mempersembahkan hikayat pelanda jenaka Syekh Alam berlawan dengan raksasa. Sungai Tinam. Sungai Tinam merupakan sebuah sungai yang sungguh cantik. Di samping sungainya yang bersih dan indah, di sinilah tempat pengundi isi rimba mendapatkan sumber makanan dan sumber minuman. Sungai Tinam merupakan tempat Raja Sulaiman bermain dengan segala raja-raja serta memukat ikan. Pada suatu hari, Tuan Syekh Alam di rimba memanggil dan memberi pesanan kepada semua pengundi isi rimba supaya lebih berwaspada. Hal ini kerana di dalam firasatnya akan terjadi sesuatu kepada pengundi hutan tersebut. Beliau berpesan jika terjadi sesuatu kepada mana-mana penghuni hutan, perlulah berjumpa dengannya seminggu sekali dan perlu membawa makanan serta kayu sebagai tanda bersahabat dan memberitahu kepadanya. Kalian perlulah membawa makanan dan kayu sebagai tanda bersahabat. Setelah penduduk isi rimba menangkap ikan, beruang telah menawarkan dirinya untuk menjaga ikan-ikan daripada raksasa yang dikabarkan. Tidak lama kemudian, raksasa datang ke Sungai Tinam secara tiba-tiba. Beruang sangat takut, ini menyebabkan dia terus berlari meninggalkan ikan-ikan tersebut. Jelang petang, sang badak dan rakan-rakan yang lain pulang ke tempat sang beruang yang menjaga ikan. Setelah sampai, ikan yang ditinggalkan oleh mereka itu tidak ada lagi. Hai sang beruang, kemanakah perginya ikan kita ini? Janganlah banyak-banyak kata tuan-tuan sekalian. Aku pun sedikit lagi dimakan oleh raksasa jahanam itu. Keesokan harinya, sang seladang pergi ke Sungai Tinam untuk menjaga ikan-ikan tersebut. Tiba-tiba, raksasa muncul untuk mencuri bekalan makanan mereka. Lalu, sang seladang lari dan bersembunyi di sebalik pohon kayu. Keesokan harinya, badak pula menjaga ikan-ikan tersebut di Sungai Tinam. Sementara menunggu penghuni rimba yang lain pergi mengambil ikan, sang badak menghidupkan api. Tiba-tiba, raksasa muncul sekali lagi di Sungai Tinam. Badak lari lintah pukang untuk menyelamatkan dirinya. Kerana terlalu takut, badak berlari sekuat hati sehingga badannya luka kerana tercangkuk onak dan duri. Malah, badak juga telah menipu rakan-rakannya dengan mengatakan dirinya cedera kerana berlawan dengan raksasa. Kemudian, masyarakat isi rimba telah berbincang untuk mengalahkan raksasa itu. Mereka kemudian bersetuju untuk meminta pertolongan daripada pelanda jenaka itu, maka mereka pun bersetujulah. Apabila sampai di sana, mereka terus memberitahu kepada Tuan Syekh Alam bahawa maksud kedatangan mereka adalah kerana mereka semua telah dianiayai oleh raksasa yang menghuni Sungai Tinam dan berceritakan tentang kisah ikan mereka yang dirampas oleh raksasa. Maka Tuan Syekh Alam menjawab bahawa dia akan melawan sang raksasa itu atas permintaan isi rimba sekalian. Baiklah, berikan aku masa selama 7 hari dari sekarang. Aku akan pergi menangkap raksasa itu. Baiklah tuan. 7 hari kemudian, apabila sudah cukup 7 hari, maka mereka semua bergerak dan Tuan Syekh Alam di rimba menaiki seladang putisnya dan berjalan menuju ke arah raksasa itu di Sungai Tinam. Setelah berapa lama berjalan, akhirnya mereka sampai ke sungai. Tuan Syekh Alam di rimba meminta agar isi rimba menyediakan rotan baginya untuk membuat gegelung, iaitu simpai. Kemudian segala isi rimba mencari rotan dan setelah mendapatkan rotan, lalu mereka membawakan rotan tersebut kepada Tuan Syekh Alam. Selain itu, Tuan Syekh Alam di rimba telah mengajak segala isi rimba untuk mengambil ikan di Sungai Tinam. Tiba-tiba, beliau mengarahkan ke semua isi rimba untuk bersembunyi. Selepas mendengar arahan tersebut, segala isi rimba pun bersembunyi dan Tuan Syekh Alam di rimba mula menghidupkan api untuk membakar ikan. Asap api itu telah menarik perhatian raksasa. Lalu dengan perlahan-lahan sang raksasa menghampiri asap api itu. Lalu Tuan Syekh bertanya kepada raksasa, Apakah tujuan kehadiranmu, wahai raksasa? Aku
Aku datang ke sini kerana ingin meminta ubat-ubatan dan sedikit ikan. Selepas mendengar permintaan raksasa, Tuan Syekh memberitahu bahawa sebelum berubat, dia tidak boleh makan ikan tersebut. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Tuan Syekh, sang raksasa pun bersetuju. Lalu mereka telah meneruskan sesi perubatan. Tuan Syekh mula memasukkan simpai pada siku dan lutut raksasa itu secara berkali-kali sehingga raksasa itu tidak boleh bergerak lagi. Setelah itu, Tuan Syekh mengarahkan supaya raksasa memutuskan simpai yang telah dimasukkan supaya tubuh raksasa itu kembali pulih. Namun begitu, cubaan raksasa tidak berjaya walaupun telah menggulingkan badannya berkali-kali di atas tanah. Tuan Syekh mengarahkan raksasa untuk mendiamkan tubuhnya dengan alasan untuk meletakkan ubat di kepala raksasa. Namun begitu, Tuan Syekh telah mencakar mata raksasa menyebabkan mata raksasa pecah dan raksasa meraung sehingga seluruh isi rimba mendengar. Sang badak yang sangat marah lalu menendang dan menerajang raksasa dengan binatang-binatang lain. Raksasa pun matilah selepas disepak oleh seluruh isi rimba. Lepas kejadian itu, seluruh isi rimba mula menggembira apabila mereka dapat mengambil ikan di Sungai Tinam semula. Mereka juga telah memuji Tuan Syekh kerana gagah dan bijak kerana dapat melawan dan menangkap raksasa yang besar itu. Ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.